اللهم صل على سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sesama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan yang diadakan insya-Allah. Selawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, tabi'in, tabi'in semuanya insya-Allah. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu pada pagi ini. Selamat datang pada semua yang hadir, kepada Puan Hajah Siti Atikah Tukimin, kepada syuhada adah, kepada arus-arus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz Handsome. Waalaikumsalam. Tak ada handsome ya, masya-Allah. Siti Mazira, kepada Zaujah Amin, masya-Allah. Terima kasih atas kehadiran pada Lin Mazlin. Terima kasih Kak Lin datang daripada Johor, masya-Allah. Mar WKN dan semua yang hadir didoakan kebaikan berpanjangan. Allahumma amin. Allahumma amin. Hari ini hari Selasa kalau ikutkan hari ini hari Selasa 2 Februari.
malam ni consider dah kira 1 Rejab dah lebih kurang. Malam ni 1 Rejab lah. Maka sudah pejam celik kita telah pun masuk ke 1 Rejab. Yang saya kira persiapan untuk masuk ke Ramadan itu dah pun semakin hampir. Maka mari sama-sama kita hangatkan pertemuan ini dengan banyak bermuhasabah, dengan banyak menilai kembali amalan-amalan yang telah pun kita lakukan. Yang saya kira mungkin ada beberapa amalan yang perlu ada penambahbaikan. Kalau ada amalan-amalan yang perlu kepada peningkatan, maka perlu ditingkatkanlah. Kita nak masuk Ramadan, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita anggap kita menyambut Ramadan ni seperti menyambut VIP datang. Jadi kalau kita sambut VIP, macam mana kita sambut? Kita tak nak Ramadan ni kita sambut seperti sambut orang asing. Kalau kita sambut Ramadan ni macam sambut orang asing, kita hambat dia keluar kalau dia datang tanpa izin. Ataupun postman datang, dia letak barang, dia tak akan minum air pun. Dia tak minta air pun. Dia ada datang, cik saya nak air sikit. Kita pun tak layan. Kita kata cik letak barang, lepas tu boleh balik lah, sebab saya pun tak nak cakap dengan stranger, katanya. Kita tak cakap dengan stranger. Don't talk to stranger, ya. Tapi kita tak nak Ramadan seperti orang asing. Dan kita tak nak Ramadan seperti kawan biasa. Kawan biasa ni maksudnya kita tidak ada layanan yang istimewa. Dia datang, kemudian dia buat macam rumah sendiri, lepas tu kita pun tak ada nak layan ekstra, tak ada. Dia makan apa yang kita makan, tak nak. Kita nak tetamu yang dinanti-nantikan. Ramadan ini adalah tetamu yang dinanti-nantikan, yang mana kita tunggu kehadirannya seperti menantikan rombongan pengantin datang. Rombongan pengantin datang, macam mana kita buat? Kita sambut dia dengan paluan kompang. Sampaikan datang pengantin tu, kita berselawat pengantin. Allahumma salli wa sallim wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa bikamalik. Kan itu antara selawat pengantin lah, siapa yang ingat. Kalau siapa tak ingat, maka kena jadi pengantin semula lah jawabnya. Tak ada satu gurau lah. Jadi siapa yang tak ingat selawat, bukanlah nak ceritanya bila kita sambut Ramadan ni, kita sambut macam sambut pengantin datang. Begitu. Ya, kita sambut seperti pengantin datang. Baik, ala kulli hal, syukur pada Allah Ta'ala, kita dah hampir masuk Ramadan ni. Maka kehadiran kita ke bulan Ramadan bukanlah satu kebetulan, melainkan ianya adalah satu anugerah daripada Allah Ta'ala. Berapa ramai yang Allah Ta'ala tak izinkan masuk bulan Rejab dan bulan Syaban. Ada yang meninggal di saat dia nak datang ke Ramadan. Kalau ditanya dia nak Ramadan tak? Dia mestilah nak Ramadan, tapi Allah tak izinkan. Tetapi Allah izinkan kita masuk bulan Rejab, Syaban dan Ramadan ini. Maka sepatutnya kita hargailah pertemuan dengan bulan-bulan yang hebat ini. Dengan apa? Dengan kesyukuran. Tanda orang syukur tu apa? Tanda orang bersyukur melakukan ketaatan. Dia banyak melakukan ketaatan. Terima kasih pada semua yang hadir daripada Batu Cave, daripada Seremban, daripada Terengganu. Masya Allah, terima kasih Nur Malah hadir pada pagi ini. Baik, tuan-tuan dan puan, kita menyambung bacaan kitab kita, iaitu kitab Minhajul Abidin, Wasiat Imam Ghazali. Kita bicarakan beberapa siri yang lalu berkenaan dengan di manakah tempat-tempat yang boleh menyebabkan hati itu menjadi keras. Perkara yang 5 itu kemungkinan kita dapat mencapai ketakwaan. Ya. Kita nak mencapai ketakwaan, pertama melalui mata, kata pengarang kitab. Mata boleh mencapai takwa dengan melihat benda-benda yang taat. Melihat Al-Quran sebagai contoh, melihat Kaabah, melihat wajah mak bapak, melihat laut dan bukit bukau, melihat wajah pasangan. Ini semua berpahala. Melihat wajah pasangan sebenarnya berpahala tau. Jangan tengok pasangan orang lain, tengok pasangan sendiri. Tengok muka suami kita, tengok muka isteri kita, tengok je, ya Allahu Akbar. Dulu muka awak ni lah idola saya sepanjang zaman, tapi nak buat macam mana, dah ada kedut-kedut, tak apalah, saya redha. Sebab saya pun berkedut juga muka ni. Tengok muka pasangan, ya. Tapi janganlah kita perli abang, gigi dah tak ada tu. Kalau boleh jangan senyum lebar sangat. Tak sanggup saya nak tengok, tak sanggup dia nak tengoknya. Sebab dia orang Negeri Sembilan, kita cakap Negeri Sembilan, tapi tak terdaya nak menengok, katakan.
Yang kedua, telinga. Telinga boleh menyebabkan seseorang itu dapat kebaikan. Telinga boleh menjadi sebab untuk mendapat ketakwaan. Mulut juga boleh menjadi asbab untuk mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya perlu dijaga. Dan kita sambung pada bahagian keempat, iaitu hati. Kita wajib menjaga hati. Wajib menjaga hati dan menjadikannya baik dengan bersungguh-sungguh. Hati yang kita ada ni tuan-tuan dan puan wajib dijaga, kerana kita akan bawa hati ni menghadap Allah Ta'ala, dan Allah akan menyeru hati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hati yang tenang. Kata Puan Hajah Siti Atika, benar Ustaz, wajah suami, tengok wajah suami. Allahu Akbar. Ya, tapi kadang-kadang tak semua orang suka tengok wajah suami, Makcik Siti. Ya, kadang-kadang ada orang menyampah tengok muka suami. Tapi tak bolehlah begitu. Ya, kita walaupun macam mana teruk perangai sekalipun pasangan kita, maka dia tetap pasangan kita yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena selalu melihat wajah pasangan. Ya, itu merupakan satu amanah yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Wajah mak ayah, wajah mak ayah pun berpahala. Ini kerana hati adalah bahagian tubuh manusia yang paling besar bahayanya, paling kuat pengaruhnya, paling sukar dan pelik masalahnya, dan paling halus serta rumit untuk memperbaikinya. Subhanallah, hati yang kita ada ni tuan-tuan dan puan, dia adalah anggota yang paling sukar, dia paling besar bahayanya, paling sukar untuk dikawal, dan pelik-pelik masalah hati ni. Jangan main-main. Hati yang kita ada ni, dia macam-macam. Dia kalau nak demand macam-macam. Kalau hati yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hati yang tenang yang boleh taat, itulah hati yang terbaik. Kita nak boleh bangun boleh buat solat tahajud, kita boleh mengaji, kita boleh pergi masjid, kita boleh pergi travel ke mana-manalah untuk pengajian agama. Bukan sebab kita pandai bawa kereta, tidak. Bukan sebab kita pandai kita ada kereta dan ada motor, tidak. Kita boleh hadir ke majlis-majlis ilmu ni sebab hati kita nak hadir. Orang di masjid yang boleh datang ke masjid bukan fizikal kena kuat, tidak, tetapi hati yang kena kuat. Ada orang tak ada kaki, ataupun dia jalan dia terhencut-hencut dengan tongkat, tapi dia sampai ke masjid. Kita tanya pakcik tak sakit ke kaki ni, jalan dah terhencut-hencut? Sakit tu sakit jugalah, tapi rasa kalau tak pergi masjid ni tak sedap badan. Yang dia rasa tak sedap badan itu hati yang suruh dia pergi masjid. Tapi ada orang duduk sebelah masjid tapi tak pergi masjid. Dia duduk sebelah surau tapi tak pergi surau. Dia duduk sebelah majlis agama tapi dia tak hadir. Sebab apa? Bukan sebab dia tak mampu nak datang, tetapi dia tidak rasa nak pergi. Kalau katalah fizikal yang perlu kuat untuk hadir ke masjid, nescayalah abang-abang sado semua yang duduk di saf pertama. Tanya Ano kata alhamdulillah sado tengok wajah mak dapat pahala. Betul ya. Kalau katalah orang yang pergi masjid ni mestilah abang sado, dah lama masjid penuh dengan abang-abang sado. Tapi masjid tak ada abang sado. Saf pertama tu tak ada sado-sado pun. Sado dengan sadur berbeza sado. Menyadur tu sado tu salut. Ni abang sado, badan tu besar macam Malik Nur, macam Sazali Samad tu badan dia. Kalau itulah tanda kekuatan untuk pergi masjid, ramai orang di masjid dah macam tu badannya. Tapi tidak, di masjid ni bukan fizikal yang kena kuat. Bukan sprinter 100 meter yang mesti di masjid. Bukan orang yang pandai berbasikal yang boleh join Ironman yang boleh di masjid. Sebab yang datang ke masjid kerana hatinya suruh awak kena pergi masjid sekarang, membawa hati yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, maka pengarang kitab memberitahu ada 5 perkara yang perlu kita bicarakan berhubung dengan hati. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfis sudur.
Selamat datang pada semua yang baru hadir, daripada Kak Z daripada Singapura, masya-Allah, daripada Asma Zuraida, waalaikumsalam, Allah mengetahui pengkhianatan, penyelewengan dan tiada kejujuran pandangan mata seseorang, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati. Allahu Akbar. Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang dikhianatkan dan tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Kita kalau buat ibadah secara ikhlas lillahi ta'ala, Allah tahu. Kalau kita buat ibadah, kita buat ibadah kerana dunia, Allah juga tahu. Kalau kita buat ibadah kerana manusia, Allah tahu. Kalau kita buat ibadah kerana Allah Ta'ala, Allah juga tahu. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Sesungguhnya Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Jadi subhanallah, kalau kita buat taat, kena selalu pujuk hati untuk ikhlas. Ikhlas ni kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita biarkan kita buat ibadat ni kerana makhluk lain. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami lemparkan balik amalan yang dilakukan, kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Amalan yang tidak didasari dengan perasaan ikhlas, waalaikumsalam, dengan didasari dengan perasaan ikhlas, maka amalan ini akan bertukar menjadi debu yang berterbangan di padang mahsyar. Sudah pasti kita tak nak amalan yang banyak menjadi debu. Jadi kalau amalan yang banyak ini tidak mahu ditukar menjadi debu, maka asaskanlah ataupun awalilah setiap ibadah yang kita buat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni dia kena pujuk, tuan-tuan dan puan. Dia kena pujuk. Dia kena pujuk hati. Hati ni perlu dipujuk. Wahai hati, ikhlaslah engkau. Dan subhanallah, ikhlas ni dia adalah amalan hati kita sendirilah. Kita tak cakap kat orang, awak ni ikhlaslah kerana Allah. Tak boleh begitu. Ikhlas tu adalah amalan hati kita yang kita lakukan ketaatan kerana Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita akan jadi lebih baik bila depan mak bapak. Kita akan jadi lebih baik bila depan pasangan. Kita akan jadi lebih baik bila mak mertua tengok, ayah mertua tengok kita solat. Kita akan jadi lebih baik. Itu biasalah. Bos datang, semua jadi malaikat dekat meja pejabat. Tapi bila bos tak ada, semua keluar produk. Macam-macam ada. Minyak wangi ada, serunding ada, kopok leko ada, tudung ada. Semua ada atas meja tu. Bila bos tak ada, simpan. Kita akan jadi lebih baik bila depan bos, ya. Bila solat, Allahu Akbar. Bila bapak mertua lalu, bapak mertua datang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan jadi lebih baik bila bapak mertua datang. Tapi terlupa, kiblat terbalik. Bapak mertua tengok, kiblat kamu ni terbalik ni, sembahyang dah betul dah, solat tamakninahnya sempurna, kiblatnya terbalik, ni kenapa ni? Itu kalau solat kita terbalik dah. Bapak mentua pun test, cuba baca jadi imam sekejap. Dia pun jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak mentua tegur lagi, subhanallah. Dia ingatkan bapak mentua dia puji dia. Rupanya bini daripada dapur menjerit, abang sembahyang zuhur bang, mana boleh baca kuat solat zuhur. Dia pun astaghfirullahalazim. Baru dia istighfar, barulah dia tahu dia buat ibadah bukan kerana Allah, kerana bapak mentua. Kita buat ibadah kerana orang ke, kerana buat kerana siapa, kita boleh tahu nilai dia. Jangan kita buat ibadah kerana bapak mentua. Jangan buat ibadah kerana orang lain. Depan anak datang, terus tengok Quran. Anak hilang, terus buka Netflix, tengok cerita drama Korea. Itu tak boleh lah. Tak, maksudnya rugilah, rugi. Di dalam Quran banyak diulang-ulang keterangan mengenai perkara ini, sehingga mencukupi untuk dijadikan peringatan kepada manusia, kepada hamba-hamba pilihannya. Ini kerana muamalah dan zat yang mengetahui segala yang gaib memerlukan perhatian dan peringatan. Jika tidak, ia akan membawa keburukan yang amat membahayakan, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Baik. Perkara yang kedua iaitu innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan kulitmu, tetapi Allah melihat hatimu. Yang pertama tadi, kita kena tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang di dalam hati.
Yang kedua, kata pengarang kitab, kita kena tahu bahawasanya hati itu adalah tempat penilaian Allah Ta'ala. Perkara ini berarti hati merupakan pusat penilaian Rabbul Alamin. Allah bukan sekadar tahu apa yang di dalam hati, malah Allah menilai hati manusia. Sama ada hati itu nak taat ke, hati itu nak maksiat ke, Allah akan nilai. Allah tahu hati manusia ni. Adihnya orang-orang yang hanya memelihara dan memerhatikan wajahnya agar diperhatikan orang lain dengan membersihkannya dan berhias. Ramai orang nak cantikkan luaran je. Dia kata cantik luar, cantik dalam. Kita nak cantik luar je. Cantik luar je. Kalau boleh make up tu, ya Allah Akbar, pakai foundation je, 5 minit pakai foundation, berlayer-layer. Kita tak adalah nak salahkan siapa, tapi nak ceritanya bagaimana kita fokus pada pakai foundation tu. Pakai foundation dah berjam, pakai gincu dah berjam, pakai maskara dah berjam ni maskara ni. Kalau pergi majlis perkahwinan, kadang-kadang bulu mata sebelah jatuh. Bila maskara ni jatuh, langsung tak nak pergi majlis orang. Kita kata, kenapa awak tak nak keluar? Maskara saya hilang lah, abang-abang nampak tak maskara saya ke mana? Eloklah tu bulu mata tu, tak nak, saya nak ada maskara. Kita kalau maskara jatuh, tak pergi majlis kahwin orang, Allahu Akbar, rugilah. Kita banyak cantikkan luar, kita kena cantik luar dalam. Luar tak salah dicantikkan, janganlah salah sangka pula ustaz ni takkan tak boleh nak pakai bedak. Boleh pakai bedak, tak ada masalah, tak ada masalah. Tapi itu utama, tapi ada yang lebih utama, iaitu pergi majlis orang jangan mengumpat-ngumpat. Ini pergi majlis orang mengumpat-ngumpat, hati awak tu kena bersihkan. Ni pergi majlis orang, dia boleh komplain dekat pengantin pula. Pengantin tu tak sepadan betul mukanya. Tengok pengantin lelaki tu handsome, perempuan tu ya Allah muka teruk. Siapa yang make up muka pengantin? Ada orang pergi nilai pengantin pula. Itu masalah tu. Tengok pengantin, tak matching langsung tudung dengan bajunya. Nampak tak? Kita pergi majlis orang, pergi je lah majlis, jangan sibuk-sibuk bandingkan pengantin tu. Suami pun tweet, alah awak ni, awak seorang je ke yang cantik? Dulu awak pengantin memanglah macam tu, dia mana nak tahu orang yang andamkan. Suami marahlah kita. Jangan kita perli pengantin tu dah lah memang macam tu lah. Pengantin tak matching. Tengok kita ni matching, tudung warna purple, baju warna purple, kasut warna purple, kain warna purple, handbag warna purple. Kita pula nak bandingkan pengantin. Jangan tengok pengantin lepas tu komplain. Tengok makan je lah. Dah lah makan free, komplain pula. Dah lah tak bagi sampul dekat bapak pengantin. Sajalah nak gurau lah. Tapi hati inilah yang perlu dinilai. Hati inilah yang perlu dijaga sungguh-sungguh supaya kita tidak terjerumus ke kancah di mana amalan ketaatan yang kita lakukan dipulangkan kembali. Awas, awas sangat-sangat. Kita tak nak amalan kita itu bertukar menjadi amalan yang sia-sia. Bahkan kita bawa dosa-dosa kering lantaran hati yang tidak dikawal dengan baik. Semuanya ini bertujuan agar kita tidak terdapat sebarang cacat cela pada dirinya di mata orang lain. Sedangkan hati yang merupakan pusat penilaian Rabbul Alamin dibiarkan begitu sahaja, tidak dirawat, dihias, apatah lagi dibersihkan. Fizikal kita usahakan, kita pergi gimnasium, kita pergi kelas macam-macam lah untuk lentungkan, untuk baiki postur badan. Tetapi hati ini tidak dirawat dengan sebaik mungkin. Dibiarkan hati itu sakit yang tidak boleh merajai badan. Padahal sepatutnya hati yang diberikan perhatian dan rawatan. Kerana manusia sendiri jika mengetahui seseorang itu berhati kotor, sombong dan dengki dan dendam, pastilah dia akan menjauhi dan meninggalkannya terus. Manusia kalau dia tahu bahawasanya seseorang itu pendengki, sombong, pendendam, kita pun jauh diri daripada dia. Apatah lagi kalau dengki, dendam, sombong tu ada pada diri sendiri. Takkan kita nak biarkan dendam? Kita tak suka orang berdendam, kita jangan berdendam. Kita tak suka orang berdengki, kita jangan berdengki. Kita tak suka orang sombong, angkuh, bongkak, kita pun jangan ada sifat begitu. Tak adil kita benci orang dengan sifat-sifat itu, tetapi kita bersifat dengan sifat angkuh, bongkak, takabur, riya, ujub.
Maka kena perbaiki diri kita tu. Tazkiyatun nafs, membersihkan hati itu adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita, tuan-tuan dan puan. Baik, nombor 3. Hati ibarat seperti raja yang ditaati dan pemimpin yang disegani. Itu hati. Manakala seluruh anggota badan diibaratkan seperti rakyatnya. Jika hatinya baik, baiklah seluruh jasadnya. Jika hati lurus, maka luruslah seluruh anggota badannya. Jadi berkata Imam Ghazali, hati ni umpama raja kepada seluruh anggota badan. Dia merajai mata, dia merajai telinga, merajai mulut, merajai tangan, merajai kaki, merajai seluruhnya. Yang mana kata Nabi SAW, inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya pada jasad manusia ini ada seketul daging, di mana daging ini idza salahat, kalau baik maka baiklah seluruh jasad. Kalau daging ini buruk atau daging ini buruklah, fasadal jasadu kulluh, maka rosaklah seluruh badan, dan itu namanya hati. Terima kasih pada Puan Zanisha hadir pada pagi ini. Masya Allah, hati yang kita ada ni dia merajai seluruh anggota badan. Yang saya sebut di awal tadi, hatilah yang akan mengarahkan mata untuk melihat taat. Mata akan tengok ketaatan, tengok Quran, tengok, ataupun mata boleh dipalingkan untuk melihat benda maksiat. Tengok benda maksiat, terus berpaling, tidak dibiarkan mata melekat. Kadang-kadang mata boleh melekat. Bagi lelaki lah, saya akui, lelaki ni cukup lemah kalau melihat wanita yang cantik. Betul, lelaki ni cukup lemah kalau tengok perempuan yang cantik-cantik. Kalau pergi pasar malam tu, Allahu Akbar, kena banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya. Pergi pasar malam tu kena istighfar banyak, sebab melihat yang cantik-cantik tu boleh mengurangkan pahala. Ya? Kita mulut istighfar tapi mata tak kurang nengoknya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim katanya. Mulut, mata memandang, mulut istighfar. Tapi ada baiknya lah, sebab mulutnya istighfar. Tapi mata mandang yang cantik-cantik, astaghfirullahalazim, cantik. Kalau tak bawa isteri, lama lagi tu, banyak lagi istighfarnya tu, mau sampai 100. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Kita tak nak begitu. Kita tak nak mata melihat benda yang maksiat tapi mulut beristighfar. Apa artinya kita melihat mulut istighfar tapi mata melihat benda maksiat? Apa artinya? Kita tak nak begitu. Allahu Akbar, ya. Kita nak hati yang boleh mengawal mata. Ini kita nak hati yang boleh mengarahkan tangan untuk bersedekah dan berinfak. Dia nak mengarahkan seluruh badan kita ni bermujahadah. Currency, mata wang kita nak ke syurga ni namanya mujahadah, ya. Lagi tinggi kita punya mujahadah, lagi cepat kita ke syurga. Mujahadah ni letaknya di hati. Mujahadah ni letaknya di hati. Hati yang bermujahadah. Mujahadah sama ada kita menghadapi kesukaran atau mujahadah dalam kita melakukan ketaatan. Meninggalkan maksiat berpahala. Jangan kita ingat kita tahan mata kita daripada tengok yang maksiat, tidak berpahala. Berpahala. Kita halang mata kita, kalihkan mata kita daripada pandangan yang maksiat, berpahala. Jadi nak kalihkan mata ni bukan tangan. Kita pun tak letak tangan kita, tak, hati. Hati. Baik. Segumpal darah yang dimaksudkan di dalam hadis di atas namanya adalah hati. Setelah kita tahu bahawa kebaikan seluruhnya tubuh badan bergantung pada hati, maka wajib bagi kita menumpukan seluruh perhatian kepada hati. Baik. Nombor 4. Sesungguhnya di dalam hati tersimpan permata yang sangat bernilai bagi manusia. Pertama, akal dan ma'rifah sebagai puncaknya yang menjadi punca kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian mata hati, yakni yang sangat menentukan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Ya. Dalam hatinya tersimpan permata yang sangat bernilai. Pertama, akal dan ma'rifah menjadi punca kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila kita memiliki akal yang boleh mencapai maksud ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala, maka itu adalah punca kebahagiaan dunia dan akhirat. Manusia akan bahagia bila dia kenal dirinya
Siapa man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa kenal diri sendiri, maka dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tu Ustaz, pergi Taman Titiwangsa mencabar keimanan. Itulah Encik Aziz. Pergi Titiwangsa tu kalau boleh pakai cermin hitam, tutup mata Kalau boleh jalan macam zombie. Tak adalah begitu Cuma kena kawal lah. Kita nak jogging tu, ada kalanya kita tak boleh elak mata kita menengok juga. Tapi kena hati-hatilah Kena banyak istighfar. Astaghfirullahalazim. Kadang-kadang dia sengaja datang dekat dengan kita, kita lawan. Kadang-kadang kalau pergi pasar malam, masalahnya bau shampoo rambut tu, ya Allah Akbar, dia sengaja diurai-uraikan di depan kita. Kita dah lah puasa, nak pergi beli makanan buat berbuka puasa di bazar Ramadan, rambut tu sengaja dibasahkan, dishampookan. Kita, ya Allah, bau shampoo ni 10 meter bau shampoo rambut dia. Minyak wangi 10 meter dah bau minyak wangi dia. Itu mengurangkan pahala kita lah. Kita pun terpanggil-panggil nak tengok. Kita tak nak tengok, tapi hidung kita terbau minyak wanginya. Tutup hidung, tutup mata. Nanti orang kata, pakcik nak kuih apa? Pakcik nak kuih donat. Bukalah mata. Pakcik tak nak buka mata. Hidung pun tak nak buka. Kesian orang lelaki. Mencabar sebenarnya orang lelaki ni. Orang perempuan tidak tertarik dengan orang lelaki ke ada tertarik? Handsome-nya. Itu je lah pun. Tapi tak adalah mata termelekat. Ya Allah, handsome. Sado. Orang lelaki je matanya mungkin sukar untuk dikawal. Orang perempuan kena kawal mulut. Orang lelaki dia kena kawal mata. Orang perempuan kena kawal mulut. Mulut kena kawal. Sebab tu mulut ni lebih kepada orang perempuan. Orang perempuan dia suka bercakap, dia suka mengumpat. Awak tak tengok ke handbag dia? Handbag baru. Awak tak tengok ke gelang dia? Gelang dia 3 kilo. Awak tak tengok ke dia punya tudung Vietnam? Mahal tudung Vietnam. Mulut. Orang lelaki tak ada. Pakai baju pagoda, selipar Jepun. Tak ada pun nak tengok. Selipar Jepun. Kalau bawa kereta pun, bagus kereta awak ni. Kereta BMW, laju. Kereta saya ni laju, tapi tak guna sangat kalau tak pergi masjid pun. Dia siap hina diri dia pula. Itu. Orang lelaki dia tak kisah sangat babak benda ni. Bahkan kalau dia, baguslah awak ni, kerja awak ni baguslah. Awak ni mesti penat kerja pagi, petang, siang, malam dapat kereta besar ni penat Penat je, tapi itulah kehidupan ni perlu diteruskan. Itu perbualan orang lelaki. Dia banyak bercerita tentang hakikat. Dia tak ada nak banding-banding sangat. Dia tahulah, biasalah orang lelaki pagi kerja, petang kerja, malam kerja untuk menyuap makanan beras di mulutnya di rumah. Beras kita beli katanya. Baik. Seterusnya, niat yang ikhlas dalam ketaatan yang berhubung dengan pahala yang abadi. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang memberi kebahagiaan kepada pemiliknya. Di dalam hati manusia bukan sekadar terletaknya akal dan makrifah, perlu kepada niat yang ikhlas, kemudian ada ilmu yang bermanfaat yang memberi kebahagiaan kepada pemiliknya. Seterusnya, perangai yang baik dan kelakuan yang terpuji, yang dengan semua itu akan tercapai segala kemajuan, sebagaimana yang telah kami terangkan dalam kitab Asrarul Muamalat Ad-Din. Oleh kerana itu, wajib ke atas kita menjaga tempat bernaungnya permata yang sangat berharga itu, memelihara dan merawatnya agar tidak terkena sebarang kotoran. Wajib juga ke atas kita untuk melindungi dan memuliakannya agar tidak ditembusi musuh. Ada juga perempuan penggoda, Ustaz. Ya betul. Orang perempuan kawal mulut. Ya betul. Maka sebenarnya macam inilah, semua orang kita kena kawal. Semua kena kawal diri masing-masing. Kita nak hidup suasana yang saling tolong menolong, bantu membantu. Kalau kita tak terbantu, maka kita harapkan kita duduk dengan orang yang saleh. Sebab tu kata Imam Ghazali, salah satu asbab untuk jadi hati yang saleh, kita kena duduk dengan kawan-kawan yang saleh. Bila kita duduk dengan environment, dengan kawan-kawan yang saleh, Allahumma salli ala Muhammad, kita yang asalnya tadi nak terbabas pun akan jadi baik dan saleh. Tapi kalau kita duduk dengan environment yang tak taat pada Allah Ta'ala, kita yang saleh pun akan jadi buat maksiat. Bahkan kita kena dengar conversation maksiat itu. Kawan kita pergi berzina, dia bercerita dekat kawan-kawan, semalam aku berzina lah. Tak pasal-pasal kita kena dengar perbualan zina tu. Semalam aku pergi berjudi lah. Tak pasal-pasal kita kena dengar perbualan judi. Kita nak tegur orang ni kawan. Kalau kita tak tegur orang, kita berdosa sebab kita bercakap dengan dia. Kita tahu maksiat sedang berlaku. Sebab tu kena duduk dengan environment yang taat, kawan-kawan yang ajak untuk melakukan ketaatan. Penting memilih kawan.
Sebab tu kata Nabi SAW, kita dibangkitkan di padang mahsyar bergantung pada iman saudara kita. Maka berhati-hati dengan siapa yang kita pilih untuk berkawan. Kita memang nak berkawan dengan semua orang, tapi kalau boleh kita nak berkawan yang ada kawan yang boleh pimpin tangan kita untuk bawa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada orang yang guru, yang mursyid, yang boleh tunjukkan ini jalan syurga. Jom kita sama-sama. Bagaimana para sahabat ada Rasulullah SAW yang boleh tunjukkan di mana jalan syurga. Dan Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi ada Sayyidina Jibril AS yang tunjukkan jalannya untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam hidup ini kita perlukan good companion. Kita kena ada orang yang companion yang baik, yang boleh selalu sebut tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Salah pilih kawan, kita khawatir kita pun salah. Ya, kalau anak-anak kita hantar ke asrama, kita hantar ke sekolah tahfiz, kita hantar ke sekolah yang baik-baik. Kerana apa? Kerana kita tahu sekolah yang baik-baik ini memiliki anak-anak yang baik-baik. Anak-anak yang baik-baik ini kita nak dia mencorakkan anak kita. Kita harapannya begitu. Tapi tak semuanya jadi begitu, ya, sebab tak semuanya takdir Allah Ta'ala tu selari dengan takdir kita. Di sisi manusia kita ada tadbir, di sisi Allah Ta'ala ada takdir. Kadang-kadang tadbir kita selari dengan takdir Allah Ta'ala, tapi ada kalanya tadbir kita tidak selari dengan takdir Allah Ta'ala. Maka berdamailah dengan takdir Allah Ta'ala di saat ujian datang, yang mana ujian itu tidak menepati apa yang ada di dalam hati. Redha dan sabarlah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita berhenti di sini insya-Allah. Kita akan sambung pada siri yang akan datang pada minggu hadapan seperti biasa pada hari Rabu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan salah silap kita dan jadikan kita sebahagian daripada hamba-hambanya yang mendengar ketaatan dan menyampaikan pada yang lain dan beramal dengan ketaatan tersebut. Mewakili barisan AJK Surau, Surau An-Nur Fasa 3A Bandar Seremban Selatan, dan saya kira kuliah ni dah berjalan lama dah, daripada tahun lepas lagi. Sumbangan tuan-tuan dan puan sangat dialu-alukan oleh pihak surau. Sumbangan boleh disalurkan kepada 05102010053038 Bank Islam. Sumbangan boleh disalurkan untuk pembangunan, aktiviti pengimarahan dan juga tajaan-tajaan kuliah agama. Juga dibuka untuk sumbangan tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh menyumbang pada surau paling kurang RM5 atau RM10 lah paling kurang. Biar surau yang ada ni dia boleh meneruskan aktiviti-aktiviti keagamaannya secara online. Saya kira banyak penceramah-penceramah online. Tuan-tuan boleh tengok Facebook Masjid Facebook Surau, banyak penceramah-penceramah yang hebat-hebat telah disajikan kepada kita semua. Kalau kita nak yang surau ini berterusan, maka teruskan menyumbang dan menaja kuliah-kuliah agama yang diadakan insya-Allah. Jadi jangan lupa tekan button like dan share. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di atas perkongsian yang ada pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian semua. Aku lumadha tasma'un, aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.